Okey, kita masuk bab elektrokimia. Elektrokimia ni banyak dia punya teori-teori yang kita kena faham lah. Tapi cikgu tak nak cerita di sini tentang konten-konten yang penting dalam elektrokimia. Cuma cikgu insya-Allah akan cuba bincang dengan kamu bagaimana hendak menjawab soalan-soalan yang boleh keluar dalam topik elektrokimia. Okey, elektrokimia ni ada beberapa topik yang besar dalam elektrokimia. Okey, yang pertamanya adalah elektrokimia ni, yang utama dia kita boleh bahagikanlah kepada beberapa bahagian. Pertama, bahagian besar iaitu elektrolisis. Okey. Elektrolisis ni pun huraian dia panjang jugalah. Kemudian satu bahagian lagi sel kimia. Okey, ada dua konsep besar di situ, elektrolisis dan sel kimia. Okey, soalan ini adalah berkenaan dengan elektrolisis. Okey, soalan ni adalah soalan elektrolisis yang mengaplikasikan aplikasi elektrolisis dalam industri tetapi dia masih menggunakan asas faktor elektrod untuk yang memberi kesan kepada pemilihan ion untuk dinyah cas. Okey, soalan yang pertama, nyatakan perubahan tenaga dalam sel elektrolisis dalam darjah 1. Okey, untuk sel elektrolisis ni perubahan tenaga dia adalah tenaga elektrik kepada tenaga kimia. Tenaga elektrik yang dibekalkan sini akan berlaku proses, akan berlaku perubahan kepada tenaga kimia. Soalan seterusnya, elektrod manakah yang bertindak sebagai katod? Okey, untuk sel elektrolisis, cara kita nak menentukan katod dan anod adalah kita tengok sambungan, di manakah sambungan punca kepada elektrod ini. Contohnya katod dia mesti bersambung kepada terminal negatif. Okey, yang kecil, yang pendek ni, simbol yang pendek ni negatif. Jadi mana-mana elektrod yang bersambung dengan terminal negatif, elektrod itu akan menjadi katod. Katod. Ini bukan negatif. Negatif tu di sini. Okey. Di sini katod. Okey, jadi jawapannya adalah kuprum tulin. Kuprum tulin yang menjadi katod. Kemudian tuliskan formula semua kation yang hadir di dalam larutan kuprum 2 nitrat. Okay, ini soalan yang biasa yang ditanya. Disuruh nyatakan ion-ion yang hadir, tetapi kamu kena hati-hati. Tengok kepada kehendak soalan. Ada yang nak cation, ada nak anion, ada nak semua ion. Okay, jadi soalan ni dia nak cation. Cation ni adalah ion positif. Jadi ion positif yang hadir adalah okey, dalam larutan ni ada keseluruhan ion adalah, kalau larutan dia mesti ada ion kuprum 2 nitrat. Jadi ada ion kuprum 2+. Okey, kalau larutan mesti ada ion hidrogen dan bersama dengan ion hidroksida serta ion nitrat. Okey, bagi larutan kuprum 2 nitrat. Jadi cation hanyalah yang terlibat kuprum 2 ion dan ion hidrogen. Okey, kalau kamu eja nama dia, okey, tapi soalan ni nak tanya tulis formula. Formula kamu kena tulis formula, jangan eja. Tapi kalau kamu soalan nak ejaan, kamu kena tulis ion kuprum 2. Mesti ada ion kuprum 2. Okey, soalan seterusnya, nyatakan satu pemerhatian pada elektrod kuprum tulin. Elektrod kuprum tulin di sini yang mana kita tahu tadi katod. Okey, jadi kalau katod kamu dah belajar, cikgu tu nak terang panjang bahawa ion-ion yang positif lah yang akan bergerak ke katod. Kuprum, ion kuprum dengan ion hidrogen. Okey, jadi ion kuprum 2 lah terpilih untuk dinyah cas di katod untuk menghasilkan logam kuprum. Okey, jadi soalan tadi pemerhatian ialah jawapannya pepejal perang terbentuk. Pepejal perang, elakkan pakai logam perang, gunakan istilah pepejal perang terbentuk. Okey, ataupun ada jawapan lain,
elektrod bertambah tebal. Okey. Tapi kamu gunalah jawapan pepejal perang terbentuk. Okey, tuliskan persamaan setengah yang berlaku pada elektrod kuprum tulen. Kita kata tadi ada pepejal perang terbentuk. Okey, apa benda pepejal perang? Sebenarnya adalah daripada tindak balas persamaan setengah ion kuprum 2+ dipilih untuk dinyah cas. Okey, dia akan menerima 2 elektron dan dinyah cas menjadi logam kuprum. Okey, inilah persamaan dia. Seterusnya, nyatakan perubahan warna larutan kuprum 2 nitrat. Terangkan jawapan anda. Okey, biasanya soalan-soalan ni dia suka menggunakan larutan kuprum 2. Kuprum 2 sulfat ke, kuprum 2 nitrat ke, kuprum 2 klorida ke. Sebab apa? Sebab dia ada bermain dengan warna. Warna biru. Okey, larutan yang mengandungi ion kuprum 2 ni dia berwarna biru. Dan bila ada berwarna ni dia boleh bertukar lah warna dia. Okey, satu tips di sini adalah bila mana kita menggunakan faktor elektrod dipilih untuk pemilihan ion untuk dinyah cas. Okey, biasanya perubahan warna larutan adalah tidak berubah. Okey. Jadi jawapan kita adalah yang pertama, perubahan warna adalah keamatan warna biru larutan tidak berubah. Keamatan warna biru larutan tidak berubah. Dan kita kena terangkan jawapan kita kenapa. Okey, antara jawapannya adalah pertama kamu kata kadar ion kuprum yang dinyahcaskan di katod sama kadar ion kuprum dinyahcaskan di katod. Okey, ion kuprum telah bertukar menjadi kuprum atom ataupun kadar ion kuprum 2 dinyahcaskan di katod sama dengan kadar ion kuprum terhasil di anod. Okey. Jawapan yang seterusnya adalah kamu kata maka kepekatan ion kuprum 2 dalam larutan tidak berubah. Okey, cikgu ulang balik. Pertama kamu nyatakan alasannya kerana kadar ion kuprum 2 dinyahcaskan di katod sama dengan kadar ion kuprum terhasil di anod. Maka kepekatan ion kuprum 2 dalam larutan tidak berubah. Okey, soalan seterusnya nyatakan kegunaan lain elektrolisis dalam industri. Okey, kamu boleh kata penyaduran logam atau pengekstrakan logam.